Babak 1 Studio Berita Pengenalan. Selamat malam, saya Arkishwaran. Dan saya Elzalim. Selamat datang ke edisi khas Star News malam ini. Media sosial telah menjadi sebahagian penting dalam kehidupan kita, membolehkan orang ramai berhubung, mengekspresikan diri dan berkongsi pandangan. Namun bagi sesetengah individu dunia, digital merupakan menjadi tempat kekejaman, penggangguan dan kebencian. Malam ini kami akan menyelidiki satu kes tragis yang telah menempatkan Malaysia. Kes beli cyber dan kematian tragis pengaruh media sosial Raja Sewari Apaku atau lebih dikenali sebagai Asia. Asia merupakan seorang wanita yang cerdik dan bercita-cita tinggi di kaum bumi kerana keberanian dan perjuangannya dalam advokasi sosial. Namun di sebalik dunia glamour media sosial, dia menjadi mangsa penggunaan cyber yang tidak berkesudahan sehingga menyebabkan ketahanan emosi yang mendalam. Walaupun Asia telah membuat laporan polis mengenai gangguan cyber yang dialaminya, serangan tersebut tetap berterusan. Pada 5 Julai 2024, untuknya berakhir dengan tragis. Kemudiannya telah mencetuskan perbincangan nasional tentang bully cyber, tanggungjawab digital dan sejauh mana sistem penerangan kita mampu melindungi massa. Dalam tempoh 6 minit akan datang, kami akan membawa anda menerusi kisah Asia, peristiwa yang membawa kepada pemilihan pandangan pakar serta langkah-langkah yang boleh diambil untuk menghentikan bullying cyber sebelum lebih ramai menjadi mangsa. Babak 2 Peningkatan bully cyber terhadap Asia. Asia bukan sekadar seorang pengaruh kecantikan. Dia menggunakan platformnya untuk mempromosikan kesedaran budaya dan keyakinan diri. Dia juga seorang pejuang hak Hindu yang lantang bersuara dalam komuniti. Namun, seiring dengan pertambahan pengikutnya, begitu juga dengan peningkatan kebencian dan gangguan terhadapnya. Bersama kami hari ini adalah Jeff. Mengapa Asia menjadi sasaran utama dalam serangan cyber ini? Terdapat beberapa faktor. Pertama, dia merupakan seorang wanita berprofil tinggi yang malangnya menjadikannya lebih cenderung menjadi mangsa gangguan dalam talian. Kedua, dia bercakap mengenai isu-isu sensitif yang mungkin tidak disenangi oleh sesetengah pihak. Ketiga, algoritma media sosial turut memainkan peranan kerana kandungan negatif tersebar lebih cepat berbanding kandungan positif, sekaligus menarik lebih banyak serangan. Adakah gangguan ini boleh dicegah? Ya, tetapi ia memerlukan kerjasama antara syarikat media sosial, pihak berkuasa dan pengguna sendiri. Jika undang-undang yang lebih ketat dikuasakan, mungkin Asia masih hidup hari ini. Bully cyber adalah isu yang sangat serius, memberi kesan kepada ribuan orang di seluruh dunia. Tetapi, apa yang menjadikannya begitu mendesakan? Anonimitas internet memberi keberanian kepada individu untuk mengatakan perkara yang mereka tidak akan berani katakan secara bersembunyi. Ramai pembuli cyber tidak mengingkari kesan dunia nyata dari kata-kata mereka.
Dalam kes Esha, adakah dia pernah cuba melaporkan atau menyekat gangguan dalam talian? Ya, dia telah mengambil langkah-langkah menyekat akaun, mengemukakan aduan dan malah melaporkan ancaman bunuh kepada pihak polis. Namun, apabila sesuatu kandungan telah tersebar secara dalam talian, dia suka dikawal. Bapa 3, hari-hari terakhir, Sarah minta tolong. Isha tidak berdiam diri. Dia cuba mendapatkan bantuan sehari sebelum pemergian. Dia telah membuat laporan polis. Namun, gangguan dalam talian itu tidak berhenti. Serangan berterusan menyebabkan dia semakin tertekan. Kami bersama adalah Joel, salah seorang rakan baik Esa. Dia sangat penat dan tertekan. Setiap hari dia bangun dengan menerima ratusan mesej kebencian. Walaupun dia telah pergi ke pihak polis, gangguan itu tidak berhenti. Dia rasa seperti tidak yakin siapa yang mendengar. Adakah dia pernah bercakap tentang keadaan mentalnya? Ya, dia rasa seperti dia pernah berkata pada saya cuma mahu semuanya bersih. Saya tidak benar menjangka perkara ini akan berlalu. Bapa 4, tindakan undang-undang keadilan untuk Asia. Selepas pemergian Isha, kemarahan orang ramai memuncak. Ramai yang menuntut kehukuman lebih berat terhadap pembuli cyber. Salah seorang individu yang dikenal pasti ialah Satish Kumar Balakrishnan, seorang pemandu lori berusia 29 tahun yang telah meninggalkan komen lucah dan fitnah terhadap Esha di media sosial. Satish Kumar mengaku bersalah di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Dia dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun. Adakah kes ini menetapkan duluan undang-undang untuk kes buli cyber pada masa depan? Ya, ini adalah salah satu kes pertama di Malaysia di mana pembuli cyber disabitkan kesalahan dan dijatuhkan hukuman penjara. Ini menghantar mesej yang jelas. Buli cyber adalah jenayah dan ia mempunyai akibat yang nyata. Bapa 5, respons kerajaan memperkukuh undang-undang. Sebagai tindak balas terhadap kes Isha, Kerajaan Malaysia telah mencadangkan undang-undang buli cyber yang sebagai tindak balas terhadap kes Isha. Kerajaan Malaysia telah mencadangkan undang-undang buli cyber yang lebih ketat. Langkah-langkah baharu yang dicadangkan termasuk 1. Hukuman lebih berat terhadap pembuli cyber. 2. Tindakan pantas oleh pihak polis terhadap ancaman dalam talian. 3. Platform media sosial perlu dipertanggungjawabkan atas kandungan berbahaya. Pada pandangan anda, sejauh mana keberkesanan undang-undang baharu ini? Ya, adalah langkah yang betul ke arah menangani masalah buli cyber. Tetapi, pelaksanaannya adalah kunci utama. Jika dikuatkuasakan dengan berkesan, undang-undang ini boleh menyelamatkan nyawa. Bapa 6, pesanan akhir, Sarah untuk bertindak. Isha menjadi peringkatan tragis bahawa kata-kata membawa akibat kebencian dalam talian, bukan sekadar kata-kata yang boleh memusnahkan kehidupan. Jika anda atau seseorang yang anda kenali sedang mengalami buli cyber, bersuara dapatkan bantuan dan laporkan penyalahgunaan, ingat tiada siapa yang patut menderita dalam diam.
Mari kita bersama-sama bekerja untuk menjadikan internet tempat yang lebih selamat untuk semua. Terima kasih kerana menonton. Bersikap baik, bertanggungjawab dan hentikan buli cyber. Selamat malam dan terima kasih kerana bersama kami dalam kes buli cyber Rajaswali Apahu ialah Asia. Hari ini, kita membincangkan satu isu yang sangat membimbangkan ialah satu strategi yang mendedahkan kemerosotan moral dan etika dalam masyarakat kita. Kes Rajaswali Apahu atau lebih dikenali sebagai Asia. Masa buli cyber yang tidak berkesudahan. Kes ini bukan hanya tentang seorang individu, tetapi mencerminkan masalah gangguan dalam talian yang semakin meningkat serta kelemahan serius dalam etika dan peradaban era digital. Mengapakah kes ini menunjukkan kegagalan etika? Etika adalah asas bagi sebuah masyarakat yang bertamadun. Namun, dalam kes ini, kita menyaksikan kehancuran nilai-nilai etika. Buli cyber adalah pelanggaran langsung terhadap prinsip moral seperti hormat, empati dan tanggungjawab. Dalam kes Aisyah, pembuli cybernya menyebarkan tuduhan palsu, ancaman dan komen kebencian, menunjukkan kurangnya tanggungjawab digital dan integriti moral. Ini membuktikan bahaya anonimitas di media sosial di mana individu berasa berani untuk bertindak tanpa rasa takut akan akibatnya. Lebih membimbangkan apabila Asia melaporkan ancaman yang diterimanya. Dia mengharapkan perlindungan, tetapi tindak balas yang lambat dan tidak berkesan menyebabkan dia terus menjadi mangsa. Ini bukan hanya kegagalan individu, tetapi juga kelemahan sistem yang sepatutnya melindungi mangsa dan menegakkan keadilan. Apa yang kita pelajari? Kes Asia harus menjadi amaran kepada semua pihak. Untuk memulihkan etika dan peradaban, kita mesti contohnya mendidik masyarakat tentang tanggungjawab digital dan etika dalam talian. Kedua, memperketatkan undang-undang untuk mencegah dan menghukum buli cyber secara efektif. Yang ketiga, ialah memastikan platform media sosial lebih bertanggungjawab dalam menapis dan membuang kandungan berbahaya. Yang terakhirnya ialah mempromosikan kesedaran tentang kesihatan mental dan menyediakan sokongan awal kepada mangsa buli cyber. Kesimpulan, seruan untuk perubahan. Kisah Asia bukan sekadar berita. Ia adalah satu pengajaran. Ia adalah amaran tentang bahaya buli cyber yang tidak terkawal dan satu panggilan untuk pembaharuan moral, undang-undang dan sosial. Jika kita tidak bertindak sekarang, kita berisiko membiarkan lebih banyak nyawa musnah akibat kebencian dalam talian. Ukuran sebenar sebuah peradaban bukan hanya pada kemajuan teknologi atau kejayaan ekonominya, tetapi pada sejauh mana ia melindungi dan mengangkat martabat rakyatnya. Marilah kita ambil tragedi ini sebagai peluang untuk memulihkan nilai etika, memperkukuh undang-undang dan membina kembali rasa kemanusiaan dalam masyarakat kita. Ini adalah kumpulan 12 melaporkan untuk kes cyberbully Asia.
Terima kasih kerana menonton.